Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dekat channel aku ni, korang dah tengok aku bawakan pelbagai jenis smartwatch daripada bawah 100 sampailah ke RM5,400 itu hari, iaitu Montblanc punya jam tu lah kan. Tetapi dalam banyak-banyak jam yang aku bawakan tu, aku tak pernah bawakan jam daripada jenama Garmin. Jadi hari ni, dekat atas meja ni kita adanya seutas jam kesukanan, aku boleh katakan jam kesukanan daripada Garmin, iaitu Garmin Forerunner 55. Di mana korang boleh dapatkan dia dengan tanda harga RM960, geng. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang Garmin Forerunner 55 ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita unboxing, jom kita go through dia punya feature-feature yang ada dekat website dia. Jadi macam korang nampak, ini adalah Garmin Forerunner 55. So, aku boleh katakan kalau dari segi dia punya penawaran tu, dia mau kepada entry level punya fitness punya jam lah. Dan this Garmin Forerunner 55 ataupun Garmin punya model Forerunner ni, dia memfokuskan kepada aktiviti perlarian ataupun larian ataupun running. Tak kisahlah korang swimming running ke, running dekat dalam track ke, dekat dalam treadmill ke, dekat dalam rumah ke. As long as it comes to running, this is the professional ataupun the expert lah. Alright. Jadi macam korang nampak, again, dia punya tagline dia, start calling yourself a runner. Ya, again, Forerunner pun nama dia kan. Alright, so again, dia ada macam-macam penawaran lain. Forerunner 55 ni ada macam-macam colour. Black, aqua, white dan aku punya ni adalah Montera Grey. Alright, so dari segi dia punya feature-feature dia secara ringkasnya adalah seperti yang tertera ni. Dia ada 14 hari punya bateri, Garmin Coach, daily heart monitoring, smart notification. Apa aku boleh katakan, dia more kepada macam assistant untuk aktiviti larian korang tu lah. Okay, nanti aku akan tunjuk kejap lagi. So, clear picture of the running performance, daily workout suggestion, dia ada suggestion recovery time, risk predictor, prepare for the next round. Macam korang nampak, again, more or less, dia more kepada macam assistant untuk kesukanan korang. Alright, so dia ada juga heart rate, stress index, sleep quality, respiration tu macam SPO2 korang lah. Dan juga body battery lah untuk korang punya kesihatan ataupun kecukupan tidur. Dan dia punya apps adalah Connect IQ. So basically itu sahaja aku boleh tunjukkan, dan ini adalah dia punya comparison antara model-model Forerunner yang ada dekat dalam Garmin Malaysia. So kalau korang boleh nampak, again, ini adalah more or less kepada entry level punya segmentation. Dia ada sampai ke 2,800 ini untuk professional ataupun more pelbagai punya functions. Alright, so dekat sini ada benda yang ada benda yang tak ada. Alright, jadi without further ado, jom kita do the unboxing. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Again, Garmin, rupa dia macam ni. Kotak dia a bit simple, kalau korang boleh nampak, kecil saja. Ini actually one of the smallest smartwatch ataupun fitness tracker punya box yang aku pernah unboxing lah. So Garmin, rupa dia macam ni, Forerunner 55. GPS running smartwatch nama dia. Nampak, against the emphasis on running. Alright, so dekat sini tak ada apa-apa yang penting untuk dibicarakan. Jadi jom kita buka. Aku dah gunakan selama beberapa ketika. Apa aku boleh katakan, dia punya claim tu, bateri tu memang tahan tau. Tetapi ya, maybe due to the functionality yang tak begitu banyak lah. Sebab apa? Dia tak ada touchscreen. Dia punya penggunaan tu more kepada button. Memang, bukan more kepada button, memang only button punya function untuk korang navigate throughout the system. So macam biasa korang akan dapat dia punya manual book yang kita takkan baca ni. Garmin punya benda, dan juga ada stiker lah, Beats yesterday dan sekian. So jamnya dekat sini. So dia punya kabel dekat sini lah. Simple saja. Dan dia punya kabel ni adalah jenis cucuk macam ni dekat bawah ni, aku tunjuk. Dan memang agak kuat. This is actually, walaupun bukan key charger, one of the reliable punya charging punya mechanism lah. Di mana bila korang cucuk, kalau orang kata dia terjuntai pun, dia takkan tercabut. Alright, nice. Alright, so ini adalah jam dia. Kita keluarkan. So macam korang nampak, ini adalah jamnya. So overall, rupa dia macam ni lah. Kalau korang boleh nampak kan, ini adalah display dia. Di mana display dia adalah bersaiz 1.04 inci saja, dan mempunyai bezel yang agak tebal dekat situ. Yet still dia tidak mempunyai touchscreen punya function. Dia memang emphasis on the buttons. Kalau korang boleh nampak, buttons memang banyak. Ini adalah start, stop, back, light, up and down. Dan light ni bukan maksud light macam jam G-Shock menyala biru ke kuning tau. Tak. Dia more kepada menerangkan di kala gelap saja. Dia tak terang sangat. Just boleh nampak jam ni punya interface lah. Dan dia punya body ni, boleh aku katakan 90% adalah daripada polikarbonat ataupun daripada plastik dalam bahasa lainnya. Dan one thing yang aku suka tentang jam ini adalah dia punya wristband dia sangat-sangat sedap, geng. Sangat-sangat lembut, sangat-sangat sedap. Dia adalah totally a different type of silicone. Memang lembut gila. Aku tak tahu, boleh tarik, boleh regang, tapi in a good way.
So dekat bawah ni korang akan dapat all the sensor. Ini adalah charging port dia, di mana bila korang cucuk dia akan lock dekat situ. Dia bukan magnetic tau, dia akan lock kat situ, dia ada tap macam tu. So jam korang tak akan terjatuh kalau anda kena terjuntai ke apa. So all the sensor dekat bawah ni, again dia mempunyai quick release kat sini. Tapi cumanya tali jam ni menggunakan 20mm instead of 22mm. So aku boleh nampak this type of watch ni more kepada macam tangan-tangan yang kecil sikit lah. Which is kalau dia put in perspective, punya size ni lebih kurang 42mm macam tu. So tangan-tangan aku ni lebih sesuai untuk 43 ke atas macam tu. So to put in perspective, kalau korang letak kat tangan aku, macam inilah rupa dia. Tapi serius, ini adalah antara wristband yang tersedap pernah aku pakai. Even compared to the Montblanc itself, iaitu hari yang harga 5,400 itu hari. Alright, so again kalau korang nampak kat tangan aku ni, taklah kecil sangat. Tapi kalau in my preference, aku lebih suka kalau dia a bit besar. Alright, so jom kita onkan dia. Dan untuk mengconnectkan dia, korang kena install aplikasi Garmin IQ tu lah, Connect IQ tu. Okay, so jam pun dah boot up. Aku buka balik untuk tunjukkan lebih mudah. So macam korang nampak, again, inilah display dia tau. Display dia ni macam backlit punya display tau. Dia macam lebih kepada macam monochrome punya display. Tetapi in a good way. Macam korang nampak, okay, contoh macam sekarang kan, bila aku tekan light, dia akan menyala macam tu. Dia akan menyala backlit putih tau. Dia menerangkan sikit. Kalau dia gelap nanti korang akan nampak dia gelap. Bila tekan dia akan menyala sikit. Ni padam, ni on dia. Ni padam, ni on. Itu saja. Dia tak ada apa-apa touchscreen ni. Korang tak boleh swipe gesture. Tak boleh guys. Okay, so untuk menggunakan dia, korang kena install dua apps actually. Connect dengan juga Connect IQ. So Connect IQ ni untuk korang macam nak tukar watch facer dan setting yang simple. Tapi kalau korang nak tengok data-data larian korang, korang kena pergi pada Connect ni lah. Jadi macam korang nampak dekat dalam ni, all the activity akan store dekat sini. So kalau tanya pada aku dari segi dia punya pengguna apps dia, aku boleh katakan agak complicated untuk first time user macam aku. So kalau anda kata korang adalah memang pengguna Garmin, tak ada masalah lah. Tapi kalau untuk orang first time macam aku ni, aku memang betul-betul kena study dia punya apps. Tapi more or less, everything will be synchronized there. Alright. Jadi jom kita go through pasal jam ni dahulu Jadi macam korang nampak, again ini adalah interface dia. So lampu ni adalah atas. Okay, kalau korang tekan atas, korang boleh pilih apa yang ada. Notifikasi, step, body battery, heart rate, last run, performance, dan itu saja. Kalau korang tekan atas lagi, dia akan kembali pada homepage. Kalau korang tekan bawah, dia akan bermula daripada atas tu turun ke bawah. Itu dia punya function dia untuk menu dia. Ini adalah menu dia gang. Calendar, last, dan korang boleh edit lah. Okay, kalau nak edit, kau pastikan dia dekat tengah-tengah ni. Korang tekan start ni untuk edit. Korang nak susun dia punya susunan menu tu. Itu saja. Korang boleh susun menu mana satu atas, mana satu bawah. Itu saja gang. Alright. So kalau anda kata tu, korang tekan back, dia akan back lah. Okay, back lagi kepada homepage. So kalau korang tekan dekat sini, kita tunjuk lagi okay, start stop ni, dia akan masuk ke dalam macam sports mode dia lah. Jadi of course first thing first adalah running lah. So again nak navigate, korang down lah. Okay, treadmill ke, track run ke, bike, walk, cardio, dan korang boleh tambah kalau perlu. Okay, again back. Alright. So dari segi kalau korang press and hold dekat sini, korang boleh ke arah macam watch faces dia, alarm clock, history, dan itu saja, dan juga setting lah. Activity app semua dalam ni semua korang boleh control, sensor, accessory, phone. Okay, phone bukan maksud dia boleh jawab call, dia tak ada speaker. Korang hanya boleh dapat notifikasi macam itulah. Jadi dari segi notifikasi macam itulah kalau dia keluar. Quite okay juga sebenarnya kalau korang nak tengok. Nak baca sikit-sikit lah kan. At a glance, okay, Instagram macam itulah. Alright. So korang boleh dapat imajinasi lah macam mana. So kalau kita nyalakan lampu dia, aku cuba tunjuk. Tak nampak sangat sebab ini aku buat angle yang kena lampu dekat atas. Tapi kalau anda kata dia macam ni, korang boleh nampak kan. Ini tak ada lampu, ini ada lampu, ini tak ada lampu, ini ada lampu. Alright. Okay. So back. So macam kita nampak tadi, dia punya main focus dia adalah more kepada macam sport assistant macam tu. Jadi kalau kita masuk ke dalam run ni, contoh kita ambil run ni, kita tekan start ni. Okay, dia akan wait for GPS. So dekat bawah ni ada macam-macam lagi. Okay, kita upkan untuk option. Okay, run setting, training, run setting. Okay, kita masuk run setting. Okay, data screen, alerts, labs, auto pause, self evaluation, GPS, restore info, banyak gila kan. Tapi again, disebabkan dia adalah jenis bukan touchscreen, jadi everything tu korang kena memorize tau, supaya kalau tidak korang kena macam tekan back tau. Instead of macam touchscreen, korang boleh scroll-scroll. Jadi everything korang kena biasakan lah. Right. So of course dekat dalam bangunan, GPS takkan dapat capture lah. Susah nak dapat capture. Tetapi jangan risau, aku dah buat sedikit testing. Nanti kita akan tunjuk dekat result dia dekat phone. Tetapi apa aku boleh katakan dari si percubaan aku, first thing first, GPS dia tangkap, boleh dikatakan considerately laju, accurate. Dan kedua adalah dari segi pembacaan heart rate dia, boleh dikatakan agak accurate dan juga agak pantas. Alright. Jadi jom kita tengok dekat dalam phone aku, demi data yang telah aku capturekan.
So again, kita masuk dekat dalam Garmin Connect ni. Alright, kalau korang boleh nampak, ini adalah data yang dah lama aku ambil actually. So untuk lihat activity, kita lihat dekat bahagian more ni, activity, ambil all activities. Kalau korang boleh nampak, pada 27 hari bulan 11 dah lama actually aku ada buat sedikit bukit baru cycling. Okay, kita buka. Alright. So all the data akan disimpan dalam bentuk begini Masih diambil untuk aku buat dummy testing tu adalah 22 minit. Perjalanan tu lebih kurang 6 km. Kalori yang dibakar adalah lebih kurang 206. Dari segi view dia agak menarik actually dan agak complete tau. Average speed adalah 16.6 km dengan total asset adalah 20 meter macam tu lah. Dan this is obviously adalah dummy testing di mana aku menaiki kereta, tangan aku kat luar, jadi dia imitate macam seolah-olah bicycle. Aku drive tak begitu laju. Jadi kalau dari segi dia punya GPS, kalau kita buka dekat sini, kalau korang nampak, aku boleh tunjuk mana daripada punca dia dekat sini. Alright, okay. Sangat-sangat accurate geng. Sangat-sangat accurate. Aku boleh katakan memang sangat-sangat accurate. Everything sangat-sangat accurate. Dan dia ada menyala-nyala tau. Ini benda yang tak ada pada fitness tracker ataupun smartwatch sport lain. Di mana instead of just memberikan data dari segi berapa jauh, berapa pace korang, berapa average dan sekian heart rate semua, dia siap memberikan korang data dari segi perjalanan korang, dekat mana slower yang warna-warna biru tu, dekat mana paling laju warna merah gelap. Kalau korang boleh nampak dekat sini, obviously aku start dia berwarna biru, lepas tu dah ada hijau, biru, merah kan. Ini yang laju dah masuk jalan besar kan. Merah gelap kan, sampailah ke bandar dan everything kalau korang boleh nampak on track. Betul-betul dekat dalam jalan. Dia tak ada tersasar luar tepi sikit, tak. Memang totally masa aku check result dia dekat phone aku, I'm actually quite impressed because for the price, the GPS sangat-sangat tepat. 98% sangat-sangat accurate berbanding apa yang aku lalui itulah. Alright, kalau korang boleh nampak sampai ke bandar, all the simpang adalah di capture dengan sangat-sangat tepat. Color tu yang penting lah. Dekat sini aku dah slow down lah. Aku dah berhenti kat tepi ni. Dia jadi biru balik lah. Macam cooling down. Jadi menarik juga kan. Jadi dekat sini korang boleh tukar tau. Korang nak dia tunjukkan speed ke, heart rate ke, elevation. Korang boleh tukar. Macam tadi kita nampak warna-warna tu untuk speed. Okay. Kalau korang nak tukar heart rate, boleh. Okay. Dia akan jadi heart rate punya warna. Nampak? Lower heart rate berwarna kelabu. Merah adalah tinggi sangat lah. Dan of course this is a dummy test. Everything adalah berwarna kelabu. Meaning that penat macam mana pun warna kelabu. Kat sini juga korang boleh tukar untuk elevations. Okay. Kat sini kalau korang nampak lower elevation, higher elevation lah. Of course semua adalah lower sebab dalam kereta lagi pun. So kita tukar balik kepada speeds. Okay, satellite. Kalau korang nak in the satellite punya view pun boleh. Alright, nampak? Satellite punya view pun boleh dan agak-agak cepat. Depending on internet korang of course. Alright, bagi aku dia punya sistem, macam tadi aku cakap, dia punya apps tu agak clunky, agak complicated untuk orang first time user macam aku. Tetapi complicated in the good way. Dia ada all the data dekat dalam itu secara, bagi siapa yang memang betul-betul nak track dan sangat detail, this is the watch for you gang. So dekat bawah ni adanya getting started, set up dan juga lain-lain lah. Itu saja. Dekat sini ada macam-macam info lagi, average speed, average moving speed. Sangat-sangat detail gang. Aku tak pernah jumpa jam kesukanan, even compare to Sunto aku yang dulu tu pun, this is more detail. Bagi siapa yang memang nak detail punya activity, this is the watch again. Alright, dari segi BPM semua korang nampak. Memang sangat menarik kan. Masa aku mula-mula buka kan apps ni, aku dah sync kepada phone, aku tengok, wow, quite impressive lah kan. Alright, so that's all for the apps gang. So jam ini, kalau kau tanya pada aku untuk siapa, dia adalah untuk para pelari yang memang nak memfokuskan kepada detail punya tracking untuk aktiviti larian korang. This is the watch. Even kalau compare to all the sports smartwatch yang aku pernah bawakan, Sunto, Amazfit, ini adalah one of the most detailed punya running tracker. Itu ayat dia lah kan. Dan for the price bawah 1,000, bagi aku, para pelari sekian, bagi aku dia tak begitu mahal lah. Tapi of course, kalau anda kata korang nak go for more, dia ada macam-macam model lagi. Dia ada 245, 745 dan juga 945 sampai ke RM2,870. This is the entry level so far guys. Sebab apa? As per recall, aku boleh ingat dulu, Garmin ni kalau zaman-zaman aku baru-baru nak main telefon kan, dia adalah sebuah jenama yang mahal tau. Tapi right now, dia boleh come out dengan bawah 1,000. Ia adalah quite impressive. Yet still dia tak compromise on the running punya activity lah. Alright. So guys, sampai di sini aja video kali ni. Kalau anda kata korang dapati video-video macam ni bermanfaat untuk korang, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.